Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jovinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 21 Jun 2020. Sabah mencatat satu kes baharu jangkitan COVID-19 semalam menjadikan jumlah kumulatif kes di negeri ini 363. Kes terbaru itu dilaporkan di Bukim Pantai daerah Tuaran melibatkan warga negara yang dikesan melalui saringan di dalam komuniti oleh pejabat kesihatan kawasan. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah, kes baharu itu tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. Sementara itu, menurut data infografik Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 3 pesakit sembuh di semalam menjadikan bilangan pesakit sembuh dan discharge hospital setakat ini 349 orang dan 7 pesakit masih menerima rawatan. Kota Kinabalu yang merekodkan 63 kes jangkitan dengan 4 kes kematian sebelum ini menjadi daerah terbaru zon hijau COVID-19 selepas tiada lagi kes aktif di daerah itu semalam. 4 daerah masih mencatatkan kes aktif iaitu 3 kes di Penampang, Tuaran 2 serta masing-masing 1 kes di Papar dan Pitas. Angka korban akibat COVID-19 di Sabah kekal 7 kes. TV pelancongan dijangka dilancarkan pada tahun depan sebagai pendekatan baharu ke arah pendigitalan industri pelancongan negara. Ia bakal menjadi platform kepada para usahawan pelancongan untuk mempromosi produk masing-masing sehingga ke peringkat antarabangsa. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, ketika ini inisiatif berkenaan dalam fasa persediaan dan perancangan termasuk memperinci bajet yang diperlukan. Katanya ia telah dipersetujui Kabinet. Garis panduan serta skop kerja juga masih diperhalusi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. This is part of the new approach, digitalization of the industry, and so in order to go online and promote our tourism, we need a specific channel lah, and just like National Geographic and so on. So I think this is good. Datuk Dr. Jeffrey berkata demikian kepada pemberita RTM di Penampang. Katanya TV pelancongan merupakan antara usaha membantu penggiat sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat. Pematuhan agensi-agensi agama Islam Persekutuan di Sabah terhadap prosedur operasi standard SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dilihat amat memuaskan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari. Menurut Ahmad Marzuk, pihaknya komited memastikan kesemua agensi seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia dan Lembaga Tabung Haji mematuhi SOP yang ditetapkan. Sentiasa peka dan cakna kepada soal SOP yang ditetapkan oleh MKN dan juga KKM sebagaimana diumumkan sepanjang masa oleh pihak Yang Berhormat Menteri Kanan Keselamatan Datuk Ismail Sabri. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis penyerahan sumbangan sebuah van oleh Bank Islam di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Ahmad Marzuk berkata, projek penghasilan kitab tafsir Al-Quran, tafsir Al-Bayan serta terjemahan hadis-hadis kutub Al-Sitah yang sedang berjalan akan dilancarkan selewat-lewatnya dan awal tahun hadapan turut melibatkan ilmuwan Islam di Sabah. Susulan beberapa kejadian kemalangan yang berlaku di Jalan Papar Lamba, Jabatan Kerja Raya JKR Sabah merancang untuk mempertingkat pelan pengurusan trafik di kawasan berkenaan. Dalam sidang media maya di Kota Kinabalu, pengarahnya Datuk Insinyur Richard Jemili Kinsil menjelaskan jalan berkenaan masih dalam pembinaan dan berharap setiap pengguna jalan raya sentiasa berhati-hati semasa memandu dan mematuhi had laju yang ditetapkan. Kita juga akan mempertingkatkan traffic management plan kerana setiap kawasan pembinaan yang melibatkan
lalu lintas ini harus mempunyai traffic management plan yang berkesan atau lebih efektif lah. Beliau turut mengalung-alungkan maklumat daripada orang awam sekiranya terdapat laluan membahayakan di kawasan tersebut agar tindakan segera dapat diambil demi keselamatan semua pengguna jalan raya terbabit. Katanya, satu mesyuarat akan diadakan esok bersama semua pihak terlibat dalam menangani isu berkenaan. Jumaat lalu 3 maut dalam kemalangan membabitkan pertembungan sebuah lori 3 tan dan sebuah kenderaan di kilometer 22 Jalan Papar Lama, Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Papar, DSP Bartolomeo Anak Umpit, ketika dihubungi RTM berkata, 2 kenderaan bertembung akibat tersalah laluan dalam kejadian 6.30 pagi semalam di kilometer 23. Bagaimanapun, kedua-dua pemandu tidak mengalami kecederaan. Berdasarkan laporan awal, pemandu berdua beza dari arah Kota Kinabalu hilang kawalan dan bergeser bahagian kanan pemandu berdua Viva yang menuju ke Kinarut. Bank Islam Malaysia Berhad Bank Islam Cawangan Sabah menyumbangkan sebuah van bernilai RM162,000 kepada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Zon Sabah bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti dirancang yayasan itu. Penyerahan sumbangan berkenaan disempurnakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari kepada Pengarah Yadim Sabah Haji Samin Ungki sambil disaksikan penolong pengurus Bank Islam Sabah Saiful Anwar Hambali di Kota Kinabalu. Ketika ditemui pemberita, Saiful Anwar berkata sumbangan tersebut merupakan salah satu program tanggungjawab sosial korporat bank tersebut. Untuk tahun kewangan berakhir 2019, sebenarnya kita dah memperuntukkan lebih daripada 1.5 juta untuk sumbangan zakat ni diagihkan di negeri Sabah. Sementara itu, Haji Samin merakamkan penghargaan atas sumbangan berkenaan bagi mempermudahkan aktiviti dakwah Yadim Sabah. Saya memuji usaha ini kerana dalam konteks Yadim ini adalah sejarah pertama. Sabah adalah negeri pertama memperolehi sumbangan seumpama ini di Malaysia. UMNO Sabah sedia menghadapi pilihan raya sekiranya ia diadakan secara mengejut pada bila-bila masa. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menjelaskan pihaknya sentiasa memperkemas jentera parti untuk menghadapi pilihan raya tersebut. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Datuk Seri Bung Mokhtar berkata UMNO Sabah memandang serius laporan media mengenai kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dikatakan merancang mengadakan pilihan raya mengejut pada suku pertama tahun 2021. Pilihan raya yang akan diadakan bila-bila masa. Pilihan raya ini dijangka berlaku sebab kita melihat bagaimana statement yang amat berhormat Perdana Menteri, dia berkehendak akan mandat baru daripada rakyat. Jadi UMNO Sabah menganggap perkara ini sebagai satu perkara dan serius. Ketika ditanya sejauh mana kekuatan kerjasama antara UMNO Sabah dan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah, beliau yakin pimpinan kedua-dua parti mempunyai matlamat sama, iaitu mencapai kemenangan dalam pilihan raya akan datang. Jelas beliau, kekuatan kerjasama itu bukan hanya dengan Bersatu Sabah tetapi juga dengan rakan parti lain dalam gabungan seperti PBS, PBRS, STAR, MCA dan PAS. Meskipun bergelar orang kurang upaya OKU, namun ia bukan penghalang bagi Francis Xavier Kinjin melakukan inovasi menghasilkan alat pensanitasi tangan operasi kaki sebagai inisiatif mengelak penularan wabak COVID-19 melalui sentuhan. Berbekalkan keazaman Francis dari kampung Dabak Pinampang yang dilahirkan tanpa kedua belah kaki, mula menghasilkan alat tersebut sejak 3 Jun lalu. Ia diperbuat daripada paip PVC dengan paras ketinggian yang standard bagi memudahkan semua golongan menggunakannya. Maksudnya remaja pun boleh guna, budak pun boleh guna, dia tidak payah kita adjust tinggi, rendah, pindik. Jadi saya buat dia memang tinggi dia begini untuk semua yang boleh gunalah. Menurut Francis yang juga pengusaha sebuah kedai runcit, setakat ini sambutan terhadap produk berkenaan sangat memuaskan. Beliau turut mendapat tempahan dari pelbagai pihak termasuk hospital, pejabat pentadbiran, kedai, sekolah dan penduduk kampung sekitar Pinampang. Sebahagian hasil jualan produk ini akan disalurkan kepada pusat warga emas dan golongan OKU terpilih yang memerlukan bantuan.
Peka dengan isu penularan wabak COVID-19, Pusat Peranginan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dan Tuaran melaksanakan pelbagai langkah pencegahan bukan sahaja membabitkan pekerja malah tetamu yang menginap di pusat-pusat berkenaan. Pengarah Pemasaran Digital Sutra Harbour Resort Aida Ahmad berkata pihaknya menyambut baik keputusan kerajaan membenarkan hotel beroperasi semula sejak 4 Mei lepas. Katanya sambutan orang ramai amat merangsangkan khususnya pelancong domestik dari Sabah. Melalui peringkat PKP, kami buka semua mengikut SOP lah. Yang terlarang buat masa ini adalah kolam renang. Ya, yang lain seperti rekreasi seperti bowling, table tennis, badminton dan golf telah disediakan untuk semua pelawat. Sementara itu, Pengurus Besar Shangri-La's Rasaria Resort and Spa Tuaran, Fiona Hagan berkata, Pusat Peranginan berkenaan turut memberi perhatian kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP. Shangri-La Cares reinforces a commitment to care for our guests as well as our distinctive Asian hospitality as we welcome guests back to our hotels. Jelasnya pembersihan dan penghormatan sanitasi akan sentiasa dilaksana dan dipantau setiap jam. Juara Sugandoi KDCA Online 2020 sempena Kamatan dirangkul Sheldon Alif sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM6,000, sijil dan trofi. Sementara itu, Alisa Conrad Mul dinobatkan Johan Sugandoi Keamatan Dazanak membawa pulang RM1,500, sijil dan trofi. Kategori pertandingan Sazau Papar Online pula dimenangi kumpulan Sakat Budaya sekaligus menerima hadiah RM1,000, sijil dan trofi. Kumpulan Sandan Kobasanan pula menjadi juara dalam kategori tarian Semuazau Penampang Online yang turut menerima hadiah RM1,000, sijil dan trofi. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Sempena majlis ini, beliau turut melancarkan dokumentasi tarian Sumazau Penampang. Sementara itu, pemenang yang ditemui RTM berkongsi kegembiraan memenangi pertandingan tersebut. Saya happy sama bangga sama diri sendiri. Sebab dari ramai-ramai orang saya dapat pergi final, lepas itu jadi juara. La angtum manutralandi ohubo. Memang mau perlu usaha juga dan sangat nervous juga. Tapi berdasarkan pengalaman memang sama sajalah. Saya rasa tiap-tiap tahun saya ikut. Humi nodun. Baik, sekian berita pagi Sabah dan saudara. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Dengan itu, saya Javinia Jim Lajim. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi.